formatif 4.3. Okay, soalan yang pertama, sebuah transformer injak turun disambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang-alik. Ini dah dinyatakan secara terang. Arus ulang-alik, mana kita telah bincangkan pada kelas yang lepas. Transformer hanya berfungsi jika dibekalkan ataupun kita gunakan arus ulang-alik. Kalau guna arus terus, transformer tidak akan berfungsi. Okey, soalannya apa? Huraikan. Dia suruh huraikan. So huraikan ni kena panjang lah. Maksud macam kita nak bagi penerangan. Prinsip kerja transformer itu. Okey, Masyita, okey? Okey, transformer. Okey, kita sebut seorang-seorang nama. Okey, ni transformer lah. Ni tak lukis. Saya lukis ni sebab saya letak rajah ni untuk terangkan kepada awak nanti. Awak dalam exam tak payah nak lukis macam ni. Buang masa. Nak lukis tak ada masalah. Okey, ni transformer. Ni transformer injak turun. Sebab apa saya tahu ni transformer injak turun? Bilangan lilitan. Bilangan lilitan dia berkurang je. Bilangan lilitan dekat mana yang kurang? Output. Okey, bilangan output, bilangan lilitan pada output rendah ataupun kurang daripada bilangan lilitan pada primer. Ya. Ini adalah transformer injak turun. Okey, kita nak mulakan cerita kita dekat mana? Untuk cerita pasal transformer ni. Ni setelah cerita kita bermula daripada gegelung primer. Cerita daripada gegelung primer. Apa yang berlaku dekat gegelung primer? Apa yang awak bekalkan? Arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik dia bekalkan ataupun arus ulang-alik mengalir dalam gegelung primer. Masa arus mengalir dalam gegelung primer, apa yang berlaku? Medan magnet dihasilkan ataupun magnet yang berubah-ubah dihasilkan pada gegelung primer. Okey, voltan arus ulang-alik menghasilkan voltan arus ulang-alik pada gegelung primer. Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Okey, medan magnet itu dipautkan ataupun dialirkan ataupun digerakkan kepada gegelung sekunder. Hasil kat sini dihasilkan pada gegelung primer ni. Hasil gegelung primer ni terhasil medan magnet. Okey, so dibawa dekat, macam mana dia boleh pergi dekat gegelung sekunder? Dia pergi kat gegelung sekunder ataupun dia pautkan gegelung sekunder ni dengan apa? Dengan melalui keras besi lembut. Okey, dah sampai dekat gegelung sekunder. Apa yang berlaku? Okey, medan magnet yang berubah-ubah itu menghasilkan DGE aruhan ataupun berlaku perubahan flux magnet pada gegelung sekunder ataupun bercakap ni berlaku perubahan flux magnet pada gegelung sekunder. Gegelung sekunder. Oh, besar sangat pesan saya kan. Berlaku perubahan flux magnet pada gegelung sekunder. DGE aruhan ulang-alik pada gegelung sekunder dihasilkan. Sama je ayat dia, cuma kita ubah sikit. Maksudnya kita nak cerita bagaimana DGE aruhan itu dihasilkan. Ya. Okey, ni apa ni? Bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey, bilangan lilitan gegelung sekunder kurang daripada bilangan lilitan gegelung primer. Maka voltan merentasi gegelung sekunder adalah lebih rendah berbanding dengan voltan gegelung primer. Ini saya nak terangkan kenapa boleh jadi transformer injak turun. Yang kelima ni cerita pasal injak turun. Nombor 1 sampai nombor 4 cerita bagaimana voltan ataupun arus ulang-alik itu dihasilkan pada gegelung sekunder.
Ini adalah dia punya prinsip kerja dia. Prinsip kerja dia sama je. Sebenarnya saya dah maklumkan sebelum ni, transformer dia melibatkan kepada dua konsep, iaitu konsep keelektromagnetan. Pada primer, gegelung primer dia melibatkan kepada proses keelektromagnetan. Pada gegelung sekunder dia melibatkan kepada konsep aruhan elektromagnet. So kalau awak ingat dua konsep tersebut, tak ada masalah untuk awak menceritakanlah ataupun menghuraikan prinsip kerja transformer. Okey, tapi kepada soalan yang seterusnya. Seorang murid mengumpul maklumat tentang sebuah transformer seperti berikut. Okey, voltan primer. Okey, VP lah ini. Voltan primer akan jadi VP, arus primer jadi IP, voltan sekunder akan jadi VS, arus sekunder akan jadi IS. Okey, hitung kecekapan transformer. Hitung kecekapan transformer. Okey, so kecekapan adalah sama dengan kuasa output bahagi dengan kuasa input darab dengan 100%. Okey, kuasa adalah sama dengan VI. Kuasa power sama dengan VI. Jadi kuasa output adalah merujuk kepada sekunder lah. Jadi VSIS bahagi dengan VPIP darabkan dengan 100%. Okey, VAS 6 darab dengan 4.8 bahagi dengan 120 darab dengan 0.25 darab dengan 100%. So jadi kecekapannya adalah bersamaan dengan, dah kira ke belum? 96%. 96%. Okey, 96%. Ya, dah ada apa? Tak ya. Unitnya peratus lah, unitnya peratus. Okey, kalau kita tengok kat sini, apabila voltan yang dibekalkan tinggi, arus yang mengalirnya rendah kan? Okey. Ini kita kena ingat semulalah sebab apa dalam satu sistem penghantaran tenaga elektrik kita meningkatkan voltan. Kita meningkatkan voltan dalam penghantaran tenaga elektrik adalah untuk mengurangkan kuasa yang hilang disebabkan oleh haba kan. Ingat tak dia punya tu P-loss, kuasa hilang sama dengan I kuasa 2R. Okey, kalau I itu besar nanti apa akan berlaku kepada kuasa ataupun haba yang hilang? Lebih besar. Lebih besar. Okey, terangkan dua faktor yang menyebabkan transformer tidak unggul. Kenapa transformer tidak unggul? Ada 4 faktor. Dia minta 2 je sekarang. Kebocoran. Rintangan gegelung. Okey, mungkin yang pertama kerintangan, rintangan gegelung. Yang kedua arus pusat kan. Arus pusat. Okey, yang ketiga Hysteresis. Yang keempat Kebocoran flux magnet. Okey. So kalau kita nak tingkatkan dia punya kecekapan, kalau yang melibatkan kepada rintangan, apa yang kena buat? Guna apa? Gunakan dawai kuprumnya lebih tebal. Okey, ini betul. Gunakan kuprum yang lebih tebal. Kalau kita nak kurangkan arus pusat, Gunakan teras besi berlamina. teras besi lembut berlamina. Okey. Kalau nak kurangkan hysteresis, Gunakan besi lembut sebagai teras. okey, gunakan teras besi lembut. Kalau nak mengurangkan kebocoran flux magnet, Lilitkan gegelung sekunder. lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Okey. Terangkan soalan yang ketiga. Terangkan bagaimana dapur aruhan boleh memanaskan makanan di dalam sebuah periuk keluli yang terletak di atasnya.
Okey. Tengok jawapannya. Ini rajah yang ada dalam buku teks. Okey, bagaimana arus pusar yang dihasilkan oleh medan magnet boleh memanaskan permukaan seramik bagi satu dapur ruhan. Okey, biasalah kalau kita nak cerita ni kita kena tahu bahawa dapur ruhan ni dia menggunakan bekalan kuasa arus ulang-alik berfrekuensi tinggi. Berfrekuensi tinggi. Okey, arus ulang-alik berfrekuensi tinggi dalam gegelung menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Okey, kenapa menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah? Sebab dia adalah arus ulang-alik. Arus ulang-alik dia akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Okey, kesan daripada medan magnet yang berubah-ubah tu apa akan berlaku? Medan magnet yang berubah-ubah mengaruh arus pusar dalam dasar periuk keluli. Okey. So dia mengaruh arus pusar tu akan produce haba, betul tak? Arus pusar tu nanti akan menghasilkan haba, betul? Okey, betul. Pengaliran arus pusar dalam dasar periuk menjana haba yang memanaskan periuk keluli itu. Okey. Syafika, dapat jawab dah? Dah buat pembetulan ya Syafika? Nur Najihah, ya. Ini 36 orang. Okey, dapat agak kot, sebab tak ada. Dah? Dah kan? Alah, awak ni screenshot je lah, SS je, senang. Betul salin semula. Okey, soalan yang keempat, soalan terakhir untuk petang ini. Okey, transformer digunakan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Nyatakan jenis transformer yang digunakan sebelum penghantaran tenaga elektrik di stesen pencawang pengagihan. Apakah jenis transformer yang digunakan? Okey, untuk yang A, kita tengok kat sini lah. Ini kawasan penjanaan. Penjana tenaga daripada kawasan penjana, kuasa penjana tenaga elektrik hanya menghasilkan 20 kV sahaja. Kita nak hantar ke kawasan-kawasan lain, kita kena tingkatkan voltan dia. Kenapa kena tingkatkan voltan? Yang pertama adalah untuk mengurangkan kehilangan kuasa. Nak mengurangkan kehilangan kuasa. Jadi nak meningkatkan dia punya voltan dari voltan output ni daripada 20 kV, kita nak tingkatkan kepada voltan outputnya 275 kV, maka transformer apa yang kena guna? Transformer injak naik. Okey. So itu kawasan penghantaran. Kemudian dah sampai nak masuk kepada pencawang pengagihan, daripada 275 kV, kita nak kurangkan voltan output kepada 132 kV ataupun lebih rendah daripada itu, maka kita kena gunakan transformer injak turun. Okey, apa fungsi transformer? Meningkatkan dan mengurangkan. Meningkatkan dan mengurangkan voltan output. Okey, voltan output tadi, bukan kuasa. Kita nak mengurangkan voltan ataupun meningkatkan voltan output dia. Transformer injak naik untuk meningkatkan voltan output. Transformer injak turun adalah untuk mengurangkan voltan output. Okay, so kalau tengok kepada rajah kat sini dalam sistem penghantaran dan pengagihan, lebih banyak transformer injak turun digunakan. Okey, itu sahaja pembincangan kita untuk soalan-soalan latihan formatif.